Jabatan Muzeum Malaysia dengan kerjasama Agensi Nuklear Malaysia telah melaksanakan satu aktiviti pencarian bahan untuk koleksi emas di dalam repositori JMM sempena pameran Puasa Emas. Teknik analisis pendaftar sinar X XRF dapat menganalisis kandungan kimia di dalam bahan tersebut secara kualitatif dan kuantitatif. Objektif analisis ini adalah untuk mengesahkan ketulinan emas sebagai bahan asas logam di dalam pembuatan koleksi tersebut tanpa merosakkan struktur asal koleksi. Melalui analisis ini, tahap kepekatan emas pada permukaan koleksi dapat ditentukan secara kualitatif. Kaedah ultrasonik, teknik pengukuran hal laju di dalam bahan, boleh menentukan kehadiran dan rupa bentuk objek asing yang ada di dalam logam emas. Apabila pembalikan gelombang melalui perantaraan mempunyai impedan akustik yang berlainan. Penentuan jenis logam ditentukan dengan mengukur hal laju bunyi yang dihasilkan daripada logam tersebut. Hasil daripada teknologi terkini, kaedah pengujian arus pusat, eddy current testing iaitu teknik pengukuran kekondisian logam diaplikasikan untuk mendapatkan spesifikasi bahan logam dengan menggunakan teknik pengukuran kekondisian iaitu pengalir elektrik. Teknik pengukuran kekondisian bahan logam dapat memberikan nilai pengukuran saringan dalam masa yang pantas. Teknik ini sesuai digunakan untuk bahan logam bukan besi, contohnya seperti emas, tembaga, aluminium dan lain-lain bahan yang bersesuaian. Faktor utama pemilihan teknik serta kaedah ini kerana ia dapat memberikan keputusan dalam masa yang singkat, tidak merosakkan koleksi dan peralatan yang mudah alih serta senang dikendalikan. Peralatan UT dan ET boleh dikendalikan oleh sesiapa sahaja yang berkemahiran dan hanya peralatan SRF memerlukan pengendali berlesen disebabkan ia memancarkan sinar X bertenaga rendah. Keputusan perincian dibagi kepada 3 kategori. Pertama, terdapat unsur emas yang tinggi. Kedua, peratusan unsur emas yang rendah. Dan yang ketiga, tiada unsur emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita jumpa dalam salah satu lagi program pengelolaan Jabatan Muzeum Malaysia, iaitu program terbaru daripada kami. Okey, pada hari ini kita akan membawakan panel-panel yang hebat. Okey, kita akan membicarakan tentang koleksi emas, membukti dan menzahir makna. Kita nak merungkai apa sebenarnya, kita nak sembang-sembang apa sebenarnya koleksi emas ni, macam mana nak menzahirkan makna ni, macam mana nak menunjukkan kesahihan emas itu melalui pameran koleksi emas. Okey, panel yang pertama kita ada Puan Nurhanisa Ahmad. Beliau merupakan pengarah bahagian pengurusan koleksi Jabatan Muzeum Malaysia. Kita ada panel yang kedua, Dr. Syamuddin Hussein yang merupakan seorang pegawai penyelidik kanan kumpulan teknologi bahan, bahagian teknologi industri daripada Agensi Nuklear Malaysia. Dan juga kita ada seorang lagi panel, Encik Syahrudin Sayuti yang juga daripada Agensi Nuklear Malaysia yang merangkap sebagai pengurus kumpulan NDT, Integriti Struktur Bahan. Assalamualaikum kepada panel-panel, selamat datang ke program pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay. Sebab semua sekarang dah terkurung, dah nak datang muzium pun tak boleh. Puan Hanisah dah buat pameran koleksi emas pun ramai orang tak nak datang. Sebab sekarang ni yang paling mudahnya untuk mendekati masyarakat ni dengan kaedah ni. Jadi kita nak bincang-bincang bagaimana koleksi emas itu diangkat sebagai pameran dan bagaimana kita buktikan emas ini bahawa emas yang tulen yang kita pamer ni. Okey, untuk permulaan ni saya nak tanya Puan Hanisah lah. Puan Hanisah yang pencetus idea nak buat pameran ni. Jadi macam mana Puan Hanisah terinspirasi untuk mengangkat koleksi emas ini nak jadikan sebuah pameran? Okay, silakan Puan. Okay, terima kasih Cik Syahir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ahli panel dan semua pendengar di luar sana lah.
Okey, menyentuh mengenai inspirasi ni sebenarnya idea asal pameran kuasa emas ni adalah daripada mantan Timbalan Ketua Pengarah Pemuziuman kita yang kini sekarang telah menjadi Ketua Pengarah di Jabatan Warisan ya, di mana beliau meminta saya untuk mencari satu tema berdasarkan koleksi yang terdapat di Jabatan Muzium lah, di dalam simpanan kita. Saya telah memikirkan satu tema yang saya rasa boleh kita mengenengahkan sisi lain tentang koleksi emas ni. Jadi apabila saya melihat banyak koleksi emas yang masih belum dipaparkan kepada masyarakat ya, di mana setiap daripadanya mempunyai cerita dan sejarahnya yang tersendiri sebenarnya ya. Pada kali ini jabatan cuba untuk meng-highlightkan tentang apakah kuasa yang terdapat di sebalik emas itu sendiri ya. Jadi itulah yang menyebabkan saya rasa terpanggil ataupun rasa mendapat idea daripada objek emas ini, cuma melihatnya daripada sudut lain, itu kekuasaan di sebalik emas ini. Okey. Puan Nisa, maksudnya emas ni dia ada power dia sendiri. Jadi Ya, yang betul. tu yang kita nak bawa dalam pameran ni sendiri. Cuma power ni bukanlah bermakna emas ni dia mempunyai macam super power kan. Betul. Tapi sebenarnya kehebatan ataupun keistimewaan pada logam emas ni yang menyebabkan ia mempengaruhi pemikiran masyarakat sehingga mereka percaya ya. Sebab dia sehingga mempengaruhi kepercayaan setiap masyarakat sejak daripada zaman purba lagi sehinggalah sekarang. Bagaimana mereka percaya kehebatan yang ada pada logam emas ini berbanding dengan logam yang lain ya. Seolah-olah mempunyai satu spiritual yang boleh mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat itu sehingga mempengaruhi kepada aspek kepercayaan dan juga keagamaan lah, sehingga kan sebenarnya logam emas ni disebut sebagai logam diraja sebab ia macam membawa satu simbol yang menunjukkan status sosial seseorang lah. Okey, Puan Anissa. Okey, kita dah dengar bagaimana Puan Anissa nak buat pameran ni. Okey, kalau tak orang kata tanya-tanya, pameran emas ni nak datang pun tak boleh, nak tengok koleksi apa pun tak boleh. Betul. Sebenarnya Tuan Moderator, saya sempat dengan beberapa orang staf saya dan juga student melawat tu. Punya emas ni, boleh berperang punya zaman tu. Bergaduh Din, sebab emas. Betul. Berperang. Betul. Untuk emas. Jadi sebenarnya kat sinilah kita nak tunjukkan sebenarnya kepada masyarakat kuasa di sebalik emas ni boleh mempengaruhi masyarakat sehingga ia menyebabkan konflik, tragedi seperti yang pernah berlaku dekat negara kita juga ya. Bagaimana masyarakat nak memburu emas, mereka sanggup menggadaikan nyawa, tidak memikirkan keselamatan diri sebab nak memburu emas ni semata-mata seperti kejadian di Lubuk Mandi. Kalau siapa yang pernah pergi ke pameran kuasa emas macam Dr. Syahrudin tadi, kita memaparkan bukan sahaja sejarah emas di negara kita yang menyebabkan kenapa masa tu Eropah ya pada abad ke-15 telah menjajah negara kita untuk sebenarnya mengeksploitasi kekayaan emas pada yang terdapat di negara kita. Sebab slogan 3G yang mereka terapkan dalam diri mereka iaitu gold, God and glory ya, menyebabkan mereka sanggup menjajah negara lain, sanggup berlaku perebutan, peperangan dan juga aktiviti perhambaan ya untuk mencari emas. Jadi sebenarnya kuasa dengan emas ni mereka nak menunjukkan kekuasaan. Yang kaya bertambah kaya, kemudian yang kaya ni dia boleh memanipulat orang yang kurang kurang kemampuan ni dan menggunakan mereka ni untuk menambahkan lagi kekayaan. Begitu juga dengan misteri emas Yamashita yang pernah menggemparkan dunia masa dulu. Kan jadinya mereka bukan saja menjajah, mereka merampas kekayaan di mana tempat mereka menjajah itulah. Jadi benda tu masih lagi menjadi misteri. Jadi itulah kuasa yang kita nak tunjukkan sebenarnya daripada emas ni. Kenapa masyarakat, kenapa orang ramai begitu berebut-rebut dan juga taksub terhadap emas ni sebenarnya. Itulah yang saya maksudkan tadi, kuasa di sebalik emas itu bukanlah bila ada emas ni kita ada kuasa superpower macam Superman tu kan. Batu hijau tu.
Bila ada batu hijau tu terus jadi power. Tapi benda tu mempengaruhi psikologi sebenarnya. Sama juga dalam Yelah, kata mereka, orang apa? Ya. mereka Ya. sanggup bermatian-matian lah. Dengan Betul. gaduhan sebagainya. Sanggup. Betul. Yelah, even pelombong emas ni pun Betul. sanggup bekerja dalam keadaan yang teruk lah saya rasa. Daripada gambar-gambar yang ada tu. Betul. Macam mana kuasa emas tu menyebabkan orang ni jadi porak-peranda pun ada. Berburu-buru untuk cari emas. Ya, berbunuhan pun semua adalah. Jadi itulah konflik yang terjadi berlaku disebabkan oleh emas. Jadi itulah sisi lain yang kita nak tunjukkan dalam pameran kita lah pada kali ini. Dan sebenarnya saya mendapat banyak respon juga daripada orang ramai. Mereka tak expect sebenarnya pameran kuasa emas ni sebenarnya menonjolkan apa yang tersirat di sebalik episod ni lah. Memang orang tak expect, itulah yang kita nak tunjukkan untuk pameran pada kali ini lah. Biasanya Puan Anissa dan moderator, biasanya emas ni kan hiasan wanita. Betul. Dia nampak cantik, wanita ni suka dengan emas. Betul. Tapi sebenarnya balik pada tu banyak lagi berlaku Macam cerita nuklear juga kot. Nuklear, kalau sebut nuklear, bom kan. Betul. Saya suka emas, orang ingat wanita je. Padahal emas ni banyak benda kan. Betul. Termasuk juga dari segi kepercayaan. Bila kita lihat dia sejak daripada zaman Fir'aun ya, mereka percaya terhadap emas ni boleh menjadi bekalan selepas alam kematian ya. Jadi sebenarnya itu pun kuasa juga sebab mereka percaya dengan mengumpul emas ataupun dalam ritual pengkebumian mereka menanam mayat bersama dengan emas. Kalau kita tengok Fir'aun lagilah semuanya emas kan. Mereka percaya ya emas ni boleh menjadi bekalan mereka kehidupan selepas kematian lah. Dan saya suka yang bila Dr. Syahrudin sebut tentang yang emas dan wanita. Dalam pameran ni juga ya kita sebenarnya ada satu segmen khas tentang segmen dan wanita lah, di mana kita bukan saja menunjukkan kenapa wanita ni suka emas. Yang kita lihat daripada sudut ekonomi juga apabila emas ni macam satu jaminan hidup kepada wanita, tapi sebenarnya kita menunjukkan daripada emas ni sebenarnya menjadi satu simbol patriotik di mana Allahyarham Rahmah Kasim ya, di mana beliau ni sanggup menggadaikan gelang emas perkahwinan dia untuk membiayai perjalanan Tunku Abdul Rahman masa tu ke London dalam rundingan kemerdekaan. Jadi sebenarnya tindakan beliau ni menjadi ikutan kepada wanita-wanita lain di mana masing-masing sanggup mengorbankan segala perhiasan diri yang ada pada mereka untuk dikumpulkan dan dijadikan sebagai dana untuk membiayai perjalanan Tunku Abdul Rahman ke London dalam rundingan kemerdekaan. Jadi itu pun kuasa juga. Jadi daripada barang kemas sebenarnya boleh membuat satu impak yang lebih besar lagi, iaitu salah satu faktor yang menyumbang terhadap kemerdekaan negara kita. Jadi iaitu kita nak tunjulkan kepada generasi sekarang, emas ini bukan sekadar perhiasan diri kepada wanita, tetapi jaminan dari segi sosioekonomi dan juga boleh menunjukkan satu semangat patriotik lah kepada negara. Jadi itu yang kita nak tunjukkan juga sisi kuasa emas ni kepada masyarakat lah. Okey, Puan. Maksudnya orang nak datang pameran ni, orang nak tengok macam mana emas tu dapat mengaruhi masyarakat, bukan sekadar wanita, bukan sebagai hiasan, tapi sebagai macam mana ritual zaman dahulu, ritual zaman sebelum Masihi. Lepas tu kita pada penjajahan, macam mana mereka mencari kekayaan di negeri-negeri yang punya emas dan benda-benda lain lah. Tapi emas tu antara yang menjadi buruan lah pada waktu itu, dan dalam pameran ni kita nak mengenengahkan semua benda tu. Ya, termasuk sosial budaya setiap kaum lah, macam di negara kita sendiri. Masyarakat Melayu ada mempunyai kepercayaan sendiri terhadap emas. Begitu juga dengan masyarakat Cina yang bagi mereka emas ni adalah satu ong ya, ataupun tuah kepada mereka. Juga kepada masyarakat India yang menjadikan emas ni juga sebagai dowry macam dalam upacara perkahwinan. Jadi benda itulah yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuklah ritual-ritual sosial budaya ataupun adat istiadat yang dijalankan di negara kita. Kebanyakan mereka tak guna platinum ke, perak ke, tembaga ke. Sebab specialnya emas ni kenapa orang guna emas kan, macam itulah. Jadi itu yang kita akan tunjukkan, itu yang kita tunjukkan dalam pameran inilah.
Ya itu. Okay, Saya ada dengar juga dekat Semenanjung Tanah Melayu ni dahulu lebih dikenali sebagai Semenanjung Emas kan? Ya, betul. Emas. Sebab kalau kita lihat dari sudut sejarah ya Dr. Hisham, pada satu masa dahulu sebenarnya Semenanjung Tanah Melayu ni kita dapat gelaran Malaysia Gold Belt, iaitu yang melibatkan 3 negeri yang mempunyai satu jajaran yang mempunyai emas yang sangat banyak, iaitu Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Sehingga kan pada masa itu Tanah Melayu menjadi sebagai salah satu negara ataupun penyumbang terbesar sumber bahan mentah emas dunia pada masa itu. Ya. Dan kalau kita lihat juga daripada sejarah yang lebih awal lagi, seorang ahli geografi tak silap saya, Ptolemy ni dia menulis satu buku ya yang menyatakan Tanah Melayu pada masa itu digelar sebagai Semenanjung Tanah Emas disebabkan oleh banyak penemuan kawasan-kawasan pelombangan emas. Dan kita lihat ke belakang lagi, yang lebih awal lagi, ada satu catatan menyatakan Semenanjung Tanah Melayu ni digelar sebagai Suwarna Bumi disebabkan oleh banyak penemuan emas dan juga kawasan pelombangan yang terdapat di Tanah Melayu pada masa itu. Daripada sejarah itu pernah membuktikan banyak membuktikan memang negara kita ni pada satu masa dahulu banyak terdapat kawasan-kawasan yang mempunyai emas ni lah. Okey, kita nak kepada Dr. Hisham pula. Macam mana dah Puan Halisa kata dia emas ni ada kuasa dia. Dan pameran ni kita nak menonjolkan kuasa emas tu. Jadi daripada sudut nuklear ni sebenarnya kita bawakan 2 panel hebat daripada nuklear ni. Kita nak tunjukkan macam mana kuasa emas ni dengan nak buktikan dia tulen ke tak tulen. Yang kita pamerkan. Kalau tak orang akan claim pameran muzium ni tiruan ke kan. Okey, jadi hari ini kita nak tanya Dr. Hisham bagaimana teknologi sains nuklear ni dapat membantu muzium lah amnya khususnya dalam untuk membuat pencirian bahan. Tak kisahlah daripada emas, koleksi emas ini sendiri ataupun koleksi-koleksi lain. Okay, macam mana Dr.? Terima kasih Tuan Moderator. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasihlah atas jemputan untuk sembang santai dekat muzium ni. Ini saya amat berbesar hati sekali lah. Mudah-mudahan kita dapat share manfaat sains dan teknologi nuklear dan dapat mempromot aplikasi teknologi nuklear bersama-sama lah. Untuk soalan ni, sebenarnya kalau nak cerita pasal pencirian, pasal kesahihan bahan artifak ni, saya rasa seminggu pun tak habis kot, panjang cerita dia. Sebab kita ringkaskan je, kita nak tahu ringkas je. Sebab teknik dia banyak, setiap satu kalau nak diperhalusi pun banyak. Jadi sebelum saya jawab soalan tu, saya suka nak memotivatekan kita lah untuk lebih bersemangat lah untuk terlibat dalam bidang pencirian artifak ni. Sebab saya dapat satu figure yang mengatakan di Eropah cultural heritage ni antara yang memberi sumbangan yang terbesar dalam sektor ekonomi di Eropah lah. Daripada maklumat yang saya dapat kira-kira dalam tahun 2011, industri pelancongan yang melibatkan cultural heritage ni melibatkan 8 juta pekerjaan dan juga memberi pulangan pendapatan tahunan sebanyak 340 bilion euro. Satu jumlah yang besar lah. Jadi disebabkan itulah negara-negara seperti di Eropah ni dia cukup bersemangat untuk mengangkat cultural heritage ni sebab antara sumbangan kepada pendapatan tahunan mereka lah. Jadi berbalik kepada penggunaan teknologi nuklear untuk menentukan pencirian dan kesahihan artifak, saya nampak kita boleh bahagikan sumbangan nuklear ni boleh bahagikan kepada 4 perkara lah. Satu di dalam bidang untuk konservasi dan restorasi. Yang kedua adalah pentarihan. Yang ketiga berkaitan dengan provenancing, iaitu kita dapat asal usul satu artifak tu. Yang keempat ialah untuk pengesahan dari segi ketulinan lah.
keempat-empat ni saya dapati juga saling berkait juga sebenarnya. Berkait dengan kesahihan, pencirian dan kesahihan juga sebenarnya. Walaupun kalau macam kita cakap pasal konservasi dan restorasi, kita kalau kita nak buat satu restorasi atau konservasi, kita perlukan maklumat tentang unsur yang ada, keaslian benda kalau kita nak buat restorasi. Kalau melalui pentarihan pula, penggunaan aplikasi nuklear memang cukup popular dengan aplikasi penggunaan TL dating, dengan penggunaan radiocarbon dating, seperti yang kita ada dua-duanya di nuklear Malaysia sekarang ni. Kita kalau tak salah saya, kita dah perolehi satu lagi benzene line dia panggil untuk radiocarbon dating, yang juga boleh digunakan untuk pentarihan artifak. Daripada situ pun kita boleh tentukan kesahihan artifak juga, sebab dengan umur dia tu baru kita tahu benda tu adalah benda yang sah. Sebab sekarang ni bila satu nilai tu, satu perkara tu nilai dia tinggi, jadi banyak dengan teknologi moden ni, banyak orang lebih suka untuk fabricate balik, terutamanya daripada China kan. Okey, kalau dari segi teknik nuklear yang saya tengok, yang bagusnya sebab teknik ni dia kebanyakannya yang jenis yang dia cepat, dan satu lagi dia tidak memusnah lah, lebih bersifat tidak memusnah lah. Sebab kalau kita tengok dalam sudut emas sendiri pun, pencirian-pencirian yang ada sebelum ini lebih kepada pencirian yang memusnah lah, terutama dalam penggunaan asid dan asid cuka, teknik gores. Macam saya tengok guna seramik, kita gores, kalau nampak hitam tu maknanya dia ada, dia tak tulen, kalau dia berkilat lagi tu maknanya emas. Tapi goresan-goresan tu pun menyebabkan kerosakan lah kepada bahan tu. Tambah-tambah lagi melibatkan artifak sejarah lah. Kita tak boleh guna teknik yang macam tu lah kan. Tambah-tambah kalau macam artifak, pada saya ketulinan emas ni pula, dia bukan kira 100% emas adalah ketulinan. Ketulinan tu adalah ketulinan lain. Ketulinan dari segi nilai artifak pada saya tak semestinya 100% emas. Mungkin dia tulen sebab zaman dulu dia tak pakai 100% emas. Lagipun kalau 100% emas, dia lembut. Dia lembut kan. Jadi mungkin ada campuran dengan bahan copper atau bahan-bahan lain, silver, untuk lebih bagi dia lebih keras kan. Jadi kalau dari segi artifak, lebih baik kalau kita tahu apa composition dia, yang sebenarnya, berapa persen yang ada. Jadi teknik yang paling sesuai dengan tidak ada kerosakan adalah teknik nuklear lah yang saya nampak. Antara teknik nuklear yang kita boleh gunakan kalau untuk ketulinan emas ni, yang paling popular sekali, even sekarang pun di Malaysia sudah ada digunakan, adalah teknik XRF lah, X-ray fluorescent. Selain daripada teknik lain yang mungkin boleh kita jadikan alternatif, seperti menggunakan SEM, dan ada lagi teknik lain juga yang digunakan, seperti teknik NDT yang akan disentuh oleh Encik Syarudin nantilah. Teknik NDT seperti ultrasonic testing dan eddy current testing. Dr. Hishamuddin, saya nak tanya sikit lah, berkaitan dengan yang apa tu, EDXRF, dia perlukan siapkan sampel, prepare preparation of sample. Dia bergantung kepada sampel juga. Kalau selalunya sampel yang logam, tidak banyak sangat penyediaan sampelnya, kita tak perlu pun sampai nak kena kod sampel tu. Dan cuma limitation dia dari segi size sampel tu sendirilah. Size sampel tu sendiri. Dan dia EDXRF ni sendiri, dia bukan satu macam bulk analysis. Maksudnya kalau ada satu sampel tu, kita boleh dapat maklumat berkenaan dengan keseluruhan sampel tu. Macam bahan tu, kalau kita dapat kata dia ada 100% gold, mungkin di titik itu saja ada gold. Mungkin kita kena tengok di tempat-tempat lain juga, sebab dia kawasan untuk analisis tu dia tak besar. Masa kita buat test dulu pun ada satu pedang tu yang tulisan dia je emas kan. Jadi sukar sebenarnya kita nak buat test SRF bila titik dia terlampau kecil. Dan kalau jenis macam tu, macam mana kita nak buktikan betul sebenarnya benda tu emas? Itulah yang saya katakan tadi. Kalau kita guna SRF, dia bila tempat tu kecil, dia akan efek juga kawasan lain yang bukan emas juga. Jadi menyebabkan nilai composition tu jadi dah tak begitu tepat.
Kalau lagi satu, kalau untuk yang macam tu, yang kecil tu, sebaiknya memang kalau kita boleh gunakan EDX lah. SEM EDX. Cuma masalah dari segi SEM EDX ni memerlukan sampel yang kecil macam pedang, tak begitu sesuai. Ada juga teknik yang saya tak pasti sama ada yang ni dia punya kawasan sport tu kecil atau besar, tapi boleh dicuba. Kita boleh guna teknik neutron diffraction. Saya tengok banyak kajian yang dijalankan macam di Australia guna teknik neutron diffraction, boleh dapat maklumat tentang bahan yang ada pada pedang tu sendiri lah. Cuma neutron ni sendiri penembusan dia tinggi pula. Takutnya line yang emas tu sendiri tu sebenarnya dia di atas permukaan saja, kan. Jadi kalau di atas permukaan saja, memang SRF ni memang cantik lah. Memang lebih tepat lah. Sebab dia tak penetrate ke dalam sangat. Tapi itu juga satu kelemahan yang ada pada Doktor boleh bagi tahu berapa sebenarnya kedalaman SRF tu yang dia boleh tembus sebenarnya. Okay. Check. Untuk SRF lah, kedalaman ni dia bergantung kepada bahan dan juga power yang ada pada SRF tu. Untuk power yang ada yang portable tu, dia tak pergi penembusan yang tinggi lah. Dia bila bergantung pada bahan ni mungkin dia daripada mikron hingga kepada milimeter saja. Okey. Kita dah faham sedikit bagaimana teknologi nuklear ni dapat kita gunakan untuk artifak ni. Kita nak buktikan walaupun dia tak, contoh Cik Din cakap, doktor cakap tadi, walaupun dia tak 100% emas, tapi kita ada benda lain yang nak menunjukkan artifak ini sebenarnya ada nilai estetika dia sendiri. Mungkin melalui umur dia, kandungan bahan tu sendiri, mungkin bahan tu orang tak pakai pada waktu ni tapi orang pakai pada zaman tertentu. Jadi bila kita buat perbandingan tu, kita dapat jumpa ini based on tahun bila, sebelum Masihi ke, selepas Masihi ke. Okey, untuk seterusnya kita nak dengar Cik Syahrudin pula. Sebab kalau kita tahu, tadi doktor pun cakap, kalau kita buat test pada artifak ni, yang paling penting kita tak nak rosaklah artifak ni. Tambah-tambah kalau artifak tu ada satu tu je dekat muzium kita ni, dekat simpanan kita ni. Jadi kita nak tahu apa sebenarnya NDT ni, ujian tanpa musnah kalau dalam bahasa Melayu, non-destructive testing. Okay, sebab Cik Din ni dia memang pakar bab NDT ni. Jadi kita nak dengar Cik Din apa sebenarnya NDT ni. Bagaimana dia buat test dekat artifak. Okay Cik Din, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan ahli-ahli yang lain. Sebenarnya saya dah join dengan JMM ni dah lama, sebelum macam ni kan, dah lama. Tapi bila dapat satu request yang baru ni, saya sebenarnya excited juga, dah lama tak buat. So untuk berkaitan artifak yang terbaru berkaitan koleksi emas ni, saya cubalah ambil masa juga sebab ada tugas-tugas lain terpaksa dilakukan. Sebenarnya kalau seperti yang Dr. Hisham sebelum ni beritahu, ada teknik yang memusnahkan yang lain yang sesuai untuk, tapi kaedah ni kaedah konvensional. Seperti yang penting adalah visual, tengok secara visual macam mana, color dia dan sebagainya. Yang paling mudah juga nak tentukan dia besi ke ataupun emas ke, cuba guna magnet je. Ni kalau melekat je magnet, dia adalah besi, ada besi, maksudnya ada ferrum di situ. So berkaitan pula pergi kepada NDT pula ya, untuk ujian tanpa musnah ni. Kalaulah manusia ni kan adalah wujud seperti dalam filem fiction Superman, tak perlu NDT ni. Betul tak semua ahli panel? Tak perlu. So tapi NDT ni sebenarnya membantu manusia untuk menjalankan kerja-kerja lah, untuk mengetahui keadaan bahan tersebut macam mana. Sebenarnya dalam teknologi industri, kita lebih tertumpu kepada oil and gas, ya. Oil and gas, aircraft, automobil dan sebagainya. Di industri sana untuk NDT method, ya, atau kadar NDT ni. Tapi bila dapat task daripada Muzium Malaysia ni, saya akan cubalah ubah sedikit kaedah tu, kerana kita belajar teori banyak kan.
tak guna pun teknik ke metod ni dan sebagainya. Tapi bila ada task ni kita ubah swipe sedikit. Berkaitan dengan soalan yang Tuan Moderator tanya tadi berkaitan apa dia NDT ni. Kemudian apa jenis NDT yang sesuai untuk bahan artifak terutama koleksi emas ni. Ujian tambah musnah atau NDT ni adalah ujian untuk mengesan ketidakselanjaran sebenarnya. Ketidakselanjaran atau nak mengesan kecacatan dalam bahan. Terutama di permukaan dia, permukaan bahan tu macam mana, sub permukaan bahan. Permukaan bahan ni dalam kedalaman milimeter lah. Mungkin 5 mm, 10 mm sahaja. Kemudian yang paling penting adalah biasanya nak tahu apa yang berlaku di dalam bahan. Di dalam, internal maksudnya di dalam bahan tersebut, apa yang berlaku. Dan dalam keadaan tersebut, keadaan NDT tidak merosakkan bahan. Ya. Kita tak perlu nak buat sample preparation untuk bahan yang kita nak uji. Ya. Kita dapat maklumat tertentu daripada metod atau kaedah yang kita jalankan tersebut. Daripada sampel yang kita nampak daripada gambar-gambar tersebut, kita menilai metod mana yang paling sesuai. Contohnya bila komponen tu kecil, macam koleksi emas ni kecil, sebab dalam NDT ni ada banyak metod, terutamanya salah satu daripadanya adalah visual inspection atau pengujian secara visual. Kemudian yang kedua, liquid penetrant testing dalam bahasa Inggeris lah, ataupun cecair penembus, pengujian cecair penembus. Yang ketiga, pengujian magnetic particle. Yang ketiga, ultrasonic testing. Yang keempat, eddy current testing ataupun arus pusat atau pengujian arus pusat. Kemudian satu lagi yang menggunakan sinaran X-ray atau gamma-ray adalah radiografi. Maknanya selain pada nuklear teknologi, kita juga menggunakan related teknologi ataupun teknologi yang berkaitan. Cuma yang gunakan yang nampak dengan mata kasar yang menggunakan teknologi nuklear adalah radiografi yang menggunakan X-ray dan juga bahan reaktif yang memancarkan gamma yang boleh menembusi bahan. Yang itu yang kita nampak dia relate dengan nuklear teknologi. Tapi yang lain tu adalah related teknologi yang berkaitan. Jadi bila kita dapat task ni, tengok keadaan sampel yang kecil dan sebagainya dengan ruang yang kecil. So metod mana yang paling sesuai? Kaedah mana yang paling sesuai untuk melakukan pengujian? So setelah berfikir agak panjang agaklah kan, sebab untuk eddy current ni kita milih eddy current sebab portable, peralatan dia portable, kemudian probe dia pun kecil dan sampel pun kecil. Kita memilih untuk koleksi emas ni, kita memilih ujian eddy current atau pengujian arus pusat terhadap artifak koleksi emas Jabatan Muzium Malaysia. Jadi yang kita pilih untuk emas ni kita pilih ET je Cik Den ni. Pengujian kaedah arus pusat. Kita pilih ET dengan keadaan sampel lah, size sampel dan sebagainya. Size sampel dia. Okey, kita simpan sekejap ET Cik Den tu sekejap lagi. Kita nak dengar Puan Harisah cerita pula. Lepas kita dah tahu tulen tak tulen apa semua emas ni, kita nak tahu daripada Puan Harisah, apa sebenarnya koleksi emas yang paling bernilai dekat pameran ni, yang paling tinggilah nilai estetika dia kita panggil kan dekat pameran emas ni, dan kenapa Puan Harisah pilih koleksi ni? Okey, terima kasih Cik Syahia atas soalan yang saya rasa menarik dan sangat baguslah sebenarnya ya. Sebenarnya pemilihan koleksi yang kami pamerkan di pameran konsep emas ni sebenarnya satu oleh kerana satu ia adalah disebabkan oleh kita memilih koleksi berdasarkan segmen-segmen yang berkaitan lah. Contoh ada segmen tentang status sosial, status pemerintah, kemudian kepercayaan dari segi setiap kaum, itu salah satu faktor pemilihan koleksi emas itulah yang pertama. Okey, yang kedua berdasarkan soalan Cik Syahid tadi ya,
yang manakah koleksi yang mempunyai nilai estetika yang paling tinggi. Sebenarnya apabila kita merujuk kepada nilai estetika ni ya, dia sebenarnya menunjukkan nilai kecantikan dan kehalusan seni buatan tangan pertukangan emas itu sendiri sebenarnya. Dia berbeza dengan nilai yang tinggi tadi ya. So saya sebut sikit tentang nilai estetika. Bermakna bila nilai estetika ni dia sebenarnya mempunyai hasil seni buatan tangan yang sangat cantik dan sangat halus buatannya. Dalam banyak-banyak koleksi lah yang saya rasa paling mempunyai nilai estetika yang tinggi adalah rebab. Di mana rebab yang dipamerkan di pameran kuasa emas sebenarnya dia terbuat daripada kayu dan dihiasi dengan kepingan emas yang diukir sangat halus dan cantik menggunakan teknik tebuk terus. Sebenarnya teknik tebuk terus ni dia sangat susah. Kalau kita nak menggunakan teknik tebuk terus pada kayu pun yang lembut pun sangat susah. Ini kan pula kita nak buat daripada emas yang kita tahu sangat lembut untuk dibentuk ataupun dipatternkan ya. Jadi untuk rebab ni pula dia mempunyai nilai estetikanya lebih lagi apabila ukiran emas pada rebab ini dihiasi pula dengan batu permata delima dan juga nilam. Jadi mungkin selepas ini apabila museum dah boleh buka ya, para pendengar di luar sana boleh datang ke pameran ini untuk mencari ataupun melihat rebab yang mana yang kita masukkan. Jadi ini adalah koleksi emas yang mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi pada pandangan saya lah. Yang kedua adalah koleksi ataupun artifak emas yang mempunyai nilai emas yang paling tinggi. Okey, sebenarnya saya rasa satu usaha yang sangat baik apabila setiap kali kita nak buat pameran, contohnya seperti pameran kuasa emas ini, kita melibatkan agensi nuklear yang saya rasakan mempunyai kepakaran yang sangat tinggi untuk membantu Jabatan Museum mengenal pasti bukan sahaja tahap keturunan tetapi membantu Jabatan Museum mendapatkan data macam Dr. Hisham sebut tadi, komposit ataupun kandungan emas yang terdapat dalam sesuatu artifak lah. Jadi untuk pameran kuasa emas ni, bagi saya nilai emas yang paling tinggi adalah yang kita dah sebutkan tadi adalah pedang ya. Pedang yang kita percayai berasal daripada Turki yang berusia lebih daripada 100 tahun, di mana pada bilah pedang tersebut terdapat tulisan Jawi yang merupakan sebahagian daripada ayat kursi ya, menggunakan seni khat kufi murabba yang diukir dan diturap menggunakan dengan emas yang sebut hampir tulen lah. Kenapa saya kata begitu? Satu, kita dapat dia punya komposit ataupun kandungan emas setelah pihak agensi nuklear membuat ujian kandungan emas hari itu ya. Kehebatan ataupun keistimewaan pedang ni apabila bilah pedang tadi tu sebenarnya dia terbuat daripada besi yang diukir. Jadinya kehebatannya apabila emas ini dia bersifat lembut seperti Dr. Hisham sebutkan tadi, menyebabkan dia boleh masuk di celah-celah ataupun diterapkan di dalam ukiran pedang besi tadi. Jadi di situ juga menunjukkan kadar segi logiknya. Tadi kita dah lihat daripada segi kandungan ataupun komposit emas yang telah dibuat oleh agensi nuklear. Secara logiknya pun memang sifat emas itu sendiri dia lembut. Jadi maknanya kalau dia kurang campuran daripada logam lain, maknanya dia lagi lembut. Dan di situ pun secara logik kita boleh tahu dia mempunyai nilai emas yang sangat tinggi lah. Sebab itu dia boleh macam kata orang serasi ataupun dia boleh masuk di dalam ukiran yang ada pada bilah emas tadi lah. Jadi di sini lah beza antara nilai estetika dan juga nilai kandungan emas yang tinggi. Jadi kita boleh lihat dua nilai yang berbeza lah dekat situ. Puan Anissa, Ya saya. bila berkaitan dengan emas ni, Ya. dia ada perkataan karat. Contohnya ada 24 karat, Betul. 22 karat, 15 karat, 14 karat, 10 karat. Maknanya dari segi persen keturunan emas tu lah tersebut, 100% ke ataupun 90% ke, 70% dan 60% atau 40%. So dalam kerja-kerja kita ni selama ni, ada tak kita ambil tahu berkaitan dengan jumlah karat ni? Betul. Mungkin Dr. Hisham boleh kot membantu dalam keadaan ni.
Betul. Kalau cerita pasal karat ni, saya tak pasti sejak bila bermulanya Karat-karat pengenalan ni kepada karat-karat ni. Keadaan karat ni tak okey ya. Karat ni bukan yang karat besi. Karat besi. Dia count Dia grade dia. peratus gold dalam bahan. Bukan corrosion lah kan maksudnya. Bukan. Tapi Yang salah faham benda ni. sepaham saya lah, karat ni dia yang paling tinggi sebenarnya 24 karat lah. 24 karat ni sebenarnya 99.9% lah emas dia. Senang je nak kira dia sebenarnya. 24 karat ni maknanya 24 bahagi dengan 24 darab dengan 100. Jadi 100 lah lebih kurang. Kan? 99.9 lah sebenarnya kalau kita buat analisis betul. Kalau 22 karat, 22 bahagi dengan 24 dapat lebih kurang 91.6 kan. 916 lah kan. Kalau 20 karat tak silap saya 83.3% dari emas. Kalau bahagi sendirilah kira kan. Dan kita nak tahu ketulinan ni, kita analyse balik dengan SRF ke, kita dapat persentage yang tertentu tu. Itu je lah karat dia. Dr. Isham, mungkin boleh saya tanya sikit kan. Saya daripada dulu sebenarnya tertanya-tanya sebab saya rasa Dr. Isham ni pakar lah juga bab karat mengarat ni kan. Saya terfikir kenapa 24 karat? Adakah dia sebenarnya 24 karat ni terdiri daripada jumlah logam-logam ke ataupun macam mana 24 karat ni? Kalau boleh share sikit. Saya tak dapat nak share ni sebab saya bukan pakar dalam emasnya. Mungkin 24 karat. Kenapa 24 kan? Kenapa nombor 24 tu? Kenapa bukan 25 ke depan? Betul. Maksudnya Kan berlian sendiri pun dia lebih daripada 24 karat pada kan. 10 karat. Saya ingin berkongsi lah berkaitan dengan karat. Dia lebih mahir mungkin. Bukan lebih mahir, maksudnya ada pengalaman sedikit untuk berkaitan karat-karat ni sebab saya grup kita lah di Nuclear Malaysia pernah menjalankan satu ujian NDT lah dipanggil ultrasonic. Tapi ultrasonic test ujian pengujian ultrasonic ni kita jarang guna untuk mengukur velocity ataupun halaju bunyi dalam bahan emas. Sebab bunyi ni bila bergerak dalam bahan, bila bergantung pada bahan. Ada bahan yang laju, ada bahan yang slow. So kita ada kita pun dapat request daripada seseorang lah daripada satu company. Dia memang ada sampel emas yang banyak. Berbagai persen peratus emas yang tertentu. Jadi dia dah calibrate dah. Karat dia pun dah ada dah. Ini 24 karat, ini 22 karat, ini 18 karat, semua ada. Complete dah dengan ketebalan tertentu. Rasa geram juga nak ambil emas tu buat balik. Dia pernah bawa emas tu ke Nuclear Malaysia. Semua sampel calibrate sampel emas bawa ke Nuclear Malaysia dan kita buat ujian tertentulah ultrasonic dan sebagainya. So sangat menarik benda ni. Sebab daripada situ kita tahu halaju emas tulen sekian untuk ujian ultrasonic lah. Sebab ujian ultrasonic ni yang kita gunakan mengukur velocity emas memang jarang kita gunakan. Teori kita belajar lah tapi tak guna. Kita biasanya ultrasonic testing atau pengujian ultrasonic yang menggunakan bunyi ni kita buat untuk menentukan atau mengesan kecacatan dalam bahan. Sama ada casting ke, ataupun welding ke, atau timpalan ke. Macam tu. Bila sekarang ni nak mencari halaju bunyi dalam emas. Itu satu perkara yang sangat menarik jugalah yang kita lakukan. Baru kita tahu, ada macam ni. Tapi untuk memahami ni susah juga. Mungkin kena buat ambil masa juga kita nak. Lain kot jadi. Yalah. Sebab kita selama ni mengesan kecacatan dalam bahan untuk cari crack lah, nak cari nak cari keretakan dalam bahan, nak cari porosity dalam bahan. Sekarang ni kita nak ukur halaju bunyi dalam bahan. Dalam emas lah tu. So, kalau kita boleh calibrate tu kita boleh tahu ketulinan emas kan? Boleh tahu. So bab different kelajuan atau halaju mengikut karat ni dia ada ada perbezaan. Kalau 24 karat ni berapa meter per saat lah contohnya. Kat situ ni 24 karat. Kalau kata contohnya kalau mungkin dalam
3,000 lebih meter per saat. Ini emas 100%, emas tulen. Kalau ni dia berbeza-beza. Dari situ kita dapat mempelajari lah. Sebenarnya kita excited juga bila dapat benda macam ni. Kita learn something. Kita belajar sesuatu. Kita dalami lagi. Walaupun nampak R&D kita atau research development kita di Nuklear Malaysia ni, nak yang canggih-canggih lah. Tiba-tiba kita back to benda artifact ataupun benda lama ataupun emas. Sebab kedai pajak gadai pun tertipu juga dengan emas ni. Tuan Moderator dan ahli panel lain, untuk kekangan yang kita ada lah untuk nak menguji satu bahan tersebut, sama ada dari segi ketulinan dia ke apa ke, adalah sebab kita punya peralatan sebenarnya untuk industri yang lain, petroleum dan gas, kemudian besar-besar aircraft yang komponennya besar. Ya, betul. Bila kita nak pergi yang komponen kecil, kat situ masalah kita dengan peralatan yang kita ada lah. Contohnya probe yang kita ada, saiz dia besar. Itu antara kekangan lah. Bukan kita tak nak tu lah. Teknologi tu dah ada, tapi dari segi penggunaan kesesuaian tu. Kesesuaian saiz. Kesesuaian saiz dia, saiz probe dia, sebagainya lah. Sebab sebenarnya bagi saya menarik sebenarnya apa yang dikongsikan oleh Dr. Syahrudin tadi ya. Dan bagi saya satu informasi yang barulah bagi saya. Di mana kalau macam museum ni biasa kita lihat koleksi ataupun artifak dari sudut sejarah, budaya kan, sosiologi, tapi bagi pihak agensi nuklear sebenarnya melihatnya daripada sudut sains, fizik, teknologi, dan saya rasa gabungan dua perkara yang berbeza ini saya rasa akan menjadi lebih menarik lah di masa akan datang ya, bila kita gabungkan antara sejarah, sejarah daripada segi budaya, kita gabungkan dengan penggunaan teknologi sains, fizik dan inilah. Sebelum saya lupa lah, bila Cik Syahrudin sebut tadi pasal teknik UT, teknik AT apa semua yang boleh guna untuk tengok keturunan emas, pasal laju dalam bahan. Saya terfikir juga selain daripada kita buat macam analisis yang dalam bentuk data dari segi number lah, macam kuantitatif lah kan, macam persen-persen, kita juga boleh buat macam pengimejan. Saya nampak pengimejan ni macam kita boleh buat radiografi ya. Mungkin guna X-ray radiografi, mungkin guna neutron radiografi yang boleh guna untuk semua bahan lah, bahan logam dan juga bahan seramik. So kita boleh tengok interesting juga, macam contohnya satu bahan secara besar faham, emas lah, contohnya macam yang bunga emas katakan. Nak tengok teknologi pembuatan dia, tengok macam mana penyambungan dia, cantuman dia, macam mana dia buat apa semua tu, kita boleh tengok dalam bentuk internal structure tu. Itu pun menarik. Betul Dr. Hisham. Sebab kadang pengalaman saya lah berkaitan dengan radiografi ni, kadang kita nampak dia sempurna, solid, tapi sebenarnya bukan solid. Dalam tu ada rongga. Hollow, it's a hollow. Kemudian mungkin ada sambungan-sambungan tertentu. Dengan radiografi ni kita boleh tahu. InsyaAllah boleh tahu, boleh lihat. Kalau radiografi ni walaupun sekecil-kecil bahan boleh tengok tak sini? Boleh, bantu kepada alat yang kita ada, kesesuaian. Sebenarnya radiografi yang kita ada ni untuk komponen yang besar. Tapi sekarang ni bila untuk komponen yang kecil, alat pun mesti sesuai dengan komponen yang kecil. Supaya dia punya image lebih tajam, lebih jelas. Kita balik pada doktor. Tadi doktor ada sebut pasal SRF apa semua tu kan. Selain pada SRF tu, kita ada tahu yang macam SRD apa semua, SEM. Dari sudut pandangan doktor, yang paling sesuai untuk artifak kalau antara SRF, SRD dengan SEM dan keperluan dia, yang mana yang lebih utama kita nak guna? Saya cuma mungkin nak elok sentuh dari sudut X-ray lah, X-ray application, alat-alat yang menggunakan X-ray lah, macam SRD, SRF dan juga SEM, EDX lah. EDX pun menggunakan X-ray juga. Saya nampak yang paling versatile, saya tak kata dia yang paling bagus, yang paling versatile SRF lah. SRF pun yang paling mudah ialah, mudah dikendalikan ialah portable SRF lah. SRF mudah alih lah. Sebab kita boleh bawa ke mana-mana, dia boleh berpantas. Sekarang ni dengan teknologi yang lebih maju sekarang ni,
dia unsur-unsur yang kita nak lihat pun lebih luas. Jadi lepas tu dia punya kendalian dia pun lebih mudah. Sekarang pun dah lebih, ada yang dah lebih ringan dan kita boleh dapat maklumat dengan lebih cepat lah. Antara tiga-tiga tu lah yang kalau saya nak sebut lah. Tapi kalau nak cakap kelebihan, masing-masing ada kelebihan masing-masing lah. Macam SEM ni kelebihan dia boleh buat, kita boleh dapat image sampai berpuluh-puluh ribu kali magnification. Kita boleh tengok lah dari segi teknologi, dari segi permukaan, kata contohnya emas kan, teknologi pembuatan macam ada gelekan ke apa, kesan gelekan yang halus pun kita boleh tengok. Contoh yang lebih halus, kalau dia buat penuangan ke macam tak nampak sangat, kata ada garisan-garisan halus ke. Dan kita boleh beza juga dari segi teknologi. Ini ketulinan dia dari segi teknologi ni nampak macam teknologi sekarang ni. Walaupun nampak macam bahan lama, tapi teknologi pembuatan sekarang itu pun dah kira macam fake dah pada saya. Jadi itu maknanya masing-masing saling membantu lah, complement each other lah. Kalau tengok macam saya suka juga nak tarik, ada neutron diffraction. Saya bagi contoh macam pedang. Kita nak kaji pedang, katakan. Pedang kalau macam buat SRD, dia tak boleh nak masuk pun dalam mesin SRD tu untuk kaji satu pedang tu. Tapi memanglah sebenarnya realiti dia kita boleh tahu composition yang ada pada pedang tu, tapi tak boleh nak buat disebabkan oleh kekangan peralatan. Tapi kalau kita pergi kepada alternatif lain macam neutron diffraction. Neutron diffraction ni dia, tapi kelemahan dia pula dia kena buat di reaktor nuklear lah. Dan reaktor nuklear, dan dalam masa yang sama dia tapi kita boleh guna untuk size sampel yang besar kan. Penebusan dia tinggi, dia boleh tengok sampai ke dalam internal structure punya composition tu sendiri kat mana. Dari sudut radiasi macam mana pula doktor? Kan selalunya bila melibatkan nuklear ni, orang akan bimbang dengan radiasi kan. Maksudnya kalau kita buat test menggunakan source ni, adakah radiasi tu akan tertinggal dalam bahan kita tu? Mungkin orang kata lepas ni takut nak pegang. Kalau untuk salah faham ni. Kalau macam sebab ada orang yang tak faham benda tu kan. Macam mana sebenarnya? Ni yang masyarakat umum kita tak faham ni. Banyak kat sini lah. Dia nak ajar sikit je dia. Kalau X-ray ni tak ada apa-apa. Biasanya tak ada apa-apa. Even kalau gamma ray pun, kalau dia tak ada tertinggal seketul kat dalam tu atau apa-apalah. Cuma kalau neutron, dia tengok bahan. Kalau kita irradiate dengan neutron, dia akan mengionkan bahan tu, menjadikan bahan sementara. Dia ada hayat dia. Kita ada study berapa lama dia boleh jadi bahan tu, dan lama-lama dia cool down lah, jadi bahan boleh biasa pegang, lah. tak masalah. Ada masalah dia. Kalau X-ray gamma ray dia lalu je. Masa tu tak adalah tertinggal apa-apa. Dia tak tinggal lah Kalau neutron ni dia proses pengayunan berlaku, jadi radioaktif material sementara. Lepas tu at certain time dia akan decay dan akan disintegrate dan jadi normal balik. Boleh pegang, tak ada masalah. Tadi Cik Din sebut yang kita buat koleksi emas ni kita guna ET. Arus pusat. Macam mana sebenarnya arus pusat ni? Nak test pakai current macam mana? Yang kita buat itu kita dah buat kan. Result dia macam mana dari sudut pandangan Cik Din? Tepat ke macam mana? Dapat ke tak macam mana? Okey, untuk terima kasih Tuan Moderator. Untuk orang umum, orang awam, sebenarnya kita dah belajar lama dah pasal elektrik ni lah. Benda elektrik ni dah lama kita belajar. Daripada form berapa belajar. Kalau kita ada gelung kuprum ke, kita alihkan arus elektrik. AC lah, alternating current. Akan berlaku apa? Magnetic field, medan magnet di gelung tersebut. Bila kita rapatkan ke sampel, sampel akan atau spesimen akan berlaku apa? Magnetic field daripada primary gelung tadi akan induce bahan. Induce bahan menghasilkan secondary magnetic field. Itu je, itu recurrent. Yang berlaku aruhannya ataupun induce field atau aruhan dalam sampel itu ada eddy current. Maksudnya setiap bahan tu dia ada nilai konduksi dia sendiri. Yes. Kena bahan yang konduktor. Sampel mestilah konduktor, pengalih elektrik.
Maksudnya yang bukan konduktor kita tak boleh buat Tak boleh. ya. Tak boleh. Okay. Tapi masalah kita ada kekangan jugalah antara ferrous material dengan non-ferrous. Ferrousnya besi lah. Bahan besi dan juga bukan bahan besi. Masuk copper, gold, aluminium tu bukan bahan besi lah. Dia logam tapi bukan besi. Kalau carbon steel, tu besi. Dia ada besi kat situ. Tapi dia tetap logam lah. Dia tak logam. Dia mengalir elektrik tapi dia besi. Dia non-ferrous lah kan. Kita milih eddy current ni bergantung kepada keadaan bahan tersebut apa dia. Ferromaterial ke ataupun bukan ferromaterial. Kalau bahan tersebut ada unsur besi, kita surrender lah untuk eddy current sebab memerlukan peralatan lain dan juga terutama hardware lah ya. Software, alat, kemudian probe dia berbeza. Tapi kalau yang non ferromaterial, gold ke emas ke aluminium ke copper ke silver ke boleh. Satu lagi kita memilih menggunakan eddy current ni sebab sekarang dia ada teknologi yang dari segi peralatan lah, teknologi yang terkini. Kalau dulu susah, dia semua manual. Nak cari conductivity suatu bahan tu cara manual. Tekan sana button, pusing sana button, baru dapat nilai konduksian bahan. Sebab kita penting bila siap bahan ni dia ada kekonduksian dia sendiri. Gold pun kalau yang pure 70% IACS ada nilai kat situ. Setiap dia ada nilai. Dia ada 70. 70 kalau kita dah calibrate alat tersebut, eddy current ni kena calibrate. Dah calibrate mengikut yang prosedur yang sesuai, yang standard, kita boleh dah menentukan dia punya kekonduksian bahan. Daripada nilai konduksian bahan, kita boleh relate dengan bahan tu apa. Boleh kita tahu bahan tu apa. Emas yang tulen ataupun mungkin ada alloy emas lah. Kemudian tapi antara masalah kita hadapi semasa menjalankan pengujian ini adalah saiz sampel yang kecil lah. Probe kita besar. Probe kita besar. Kemudian sampel kecil. Nak letak memang tak boleh. Sebab akan berlaku efek-efek yang lain lah. Yang mana data daripada pengujian tersebut tak berapa tepat. So sekarang ni ada peralatan-peralatan yang baru yang boleh kita ukur dengan mudah lah. Kaedah AT ni sebenarnya kita nak saring dia. Sebelum buat XRS, sebelum buat EDSRF, paling mudah, paling cepat. Paling simple. Kita calibrate, kita letak probe pada sampel yang kita nak tahu apa bahan dia. Kita bandingkan dengan data yang ada. Tapi yang kita ada masalah juga adalah koleksi data koleksi data kekonduksian bahan. Itu memang kita tak ada banyaklah cara detail. Kalau kita macam gold kita ada detail kan. Macam emas ni kita ada detail dia punya data. Karat-karat dia. Data standard data dia untuk kekonduksian ni. Persen kekonduksian ni lengkap. Kita lagi senang. Kita dah calibrate peralatan tersebut. Kemudian kita letak ada beberapa sampel. Terus dapat nilai dia. Kita boleh tengok tabel. Ni persen emas berapa semua boleh tahu. Tapi data tu kita tak cukup lagi. Itulah kalau kita ada banyak sampel emas yang berbagai lah maksudnya kandungan emas dia. Peratus kandungan emas dia. Lagi baik kita dapat data yang lebih tepat lah. Itu antara kelebihan lah yang ada pada eddy current testing ataupun kaedah arus pulsar ni. Sebab masa pun dah mencemburui kita ni. Sembang punya sembang. Santai punya santai dah drag lama dah. Okay, kita nak satu soalan last pada Puan Hanisah lah. Bagaimana Puan Hanisah melihat ujian ketulinan emas ni dapat membantu pameran kuasa emas dan juga bahagian pengurusan koleksi dalam pemuziaman lah, pameran, penyimpanan koleksi. Macam mana pandangan Puan? Okay, terima kasih Syahir untuk soalan ni. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut kepentingan menjalankan ujian ketulinan emas di dalam pengurusan koleksi ni sebenarnya sangat penting lah kalau tanya saya. Yang pertamanya adalah kita untuk mengetahui tahap ketulinan artifak sama ada ia asli ataupun tiruan.
Dan kedua adalah untuk kita melihat ya sejauh mana kandungan emas yang terdapat di dalam setiap artifak. Dan yang ketiga yang saya rasakan ini adalah peringkat yang paling penting, di mana sebenarnya berdasarkan kedua-dua faktor yang saya sebutkan tadi itu adalah untuk membantu dari sudut membuat penilaian, terutama terhadap penilaian harga lah semasa proses perolehan koleksi dijalankan oleh jabatan ya. Tujuannya adalah untuk kita melihat sejauh mana rasionalnya harga koleksi yang ditawarkan oleh pembekal. Contohnya yang kita boleh sebut, yang saya boleh sebutkan di sini ya. Sekarang ni kita tengok banyak yang berlaku, banyak lambakan orang menjual barang kemas yang bukan menggunakan emas yang tulen ya, seperti ada emas campuran, emas saduran dan saya rasa macam-macam lagi ya sekarang ni. Jadi kalau kita tengok bentuk dia memang sama sangat seperti emas tulen yang ada di pasaran sekarang. Warna dia lah terutama. Biasa orang Warna pun dah sama. warna betul. emas. Jadinya dalam perolehan koleksi ya, macam Cik Syahir tanya tadi, memang sebab tu pentingnya kita buat ujian ketulinan ataupun kandungan emas ni untuk kita mengelakkan sebarang penipuan lah dalam kes urusan perolehan koleksi sebenarnya. Nanti takut dia letak sebenarnya harga kita ingatkan oh ni memang nampak bentuk dia punya motif sama macam yang original yang ada dekat pasaran. Tapi sebenarnya bila kita buat ujian ketulinan, sebenarnya kandungan emas dia sikit, kemudian dia dalam dia tu entah apa lagi dia punya kandungan. Jadinya kita tahu original ataupun tidak harga yang ditawarkan lah. Jadi di situ membantu pihak jabatan sebenarnya di dalam membuat penilaian harga apabila berlaku penawaran harga oleh pembekal lah. Sebenarnya kita nak elak untuk ditipu sebenarnya. Sebab tengok sekali dengan mata kasar, kita tengok memang sebiji lah. Sama. Sebiji sama Pandangan macam. mata kita sama. Ya, Emas betul. semua. Okey, saya rasa kita dah sampai ke penghujung sembang kita pada pagi ini kan. Okey, banyak kita bincangkan bagaimana kuasa emas tu dapat mempengaruhi tamadun dan sejarah dunia itu sendiri. Bagaimana kita nak test ketulinan emas tu sendiri daripada sudut teknologi sains nuklear. Dan banyak ilmu yang kita dapat dalam sembang-sembang kita hari ini, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Hanista, Dr. Syamuddin dan Cik Syarudin kerana sudi bersama saya dalam program kita hari ini untuk kita merungkai koleksi emas membukti menzahir makna. Bagi orang tahu emas ni betul-betul tulen, emas ni betul-betul ada kuasa dalam alam kita ni, walaupun tak adalah super power macam Puan saya cakap macam Superman ke apa semua, tapi dia ada power dia tersendiri. Dia ada power yang orang duk berebut sampai berbunuh-bunuhan, sampai berebut negeri, sampai berebut kawasan kan. Okey, jadi terima kasih kepada semua panel kita hari ini. Kita harap lepas ni siapa yang nak tengok koleksi emas ni, kalau muzium dah buka nanti, dah habis PKP apa semua ni, boleh datang. Boleh tengok mana koleksi rebab yang Puan Anissa cakap tadi, koleksi pedang apa semua, dan siapa-siapa yang berminat dengan nuklear pun boleh berhubung dengan nuklear itu sendiri untuk buat test. Rasanya boleh Cik Din Boleh. Doktor? InsyaAllah. Okey. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kalau ada masa umur panjang, kita jumpa lagi dalam program Bual Bicara yang lain untuk kita membincangkan lagi tentang konservasi, tentang koleksi dan tentang permuziuman itu sendiri. Okey, akhir kata daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.